Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab Hadis Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Seperti mana yang telah diberitahu 2 minggu lepas, insya-Allah pada setiap minggu kedua dan minggu keempat sebelum Jumaat kita akan buat tazkirah dengan baca kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kitab hadis yang bernama Al-Adabul Mufrad, berkenaan dengan adab-adab dalam Islam. Kita sambung muka surat 6 bagi mereka yang memiliki kitab. Ada yang beli kitab minggu lepas, 2 minggu lalu, iaitu muka surat 6. Muka surat 6 ke atas tu ada nombor 4 tu. Tajuk nombor 4, bab yang keempat, babu birri walidayhi wa in zalama. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya zalim. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa sungguh pun kedua-duanya zalim. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه qila wa in zalamah qala wa in zalamah. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai ibu bapanya yang kedua-duanya adalah Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, melainkan pasti Allah Ta'ala membukakan baginya 2 pintu, yakni daripada pintu syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seorang, maka dibukakan baginya 1 pintu syurga. Maknanya kalau satu orang ada kedua-dua ibu bapa, dia sabar dengan ibu bapanya itu dalam menjaganya ataupun dalam berbuat baik kepada ibu bapanya, maka Allah buka 2 pintu syurga untuk dia, pintu khas. Kalau seorang dia hidup dan dia bersabar, maka Allah Ta'ala buka untuk dia 1 pintu syurga. Baik. Dan jika dia membuatkan salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya marah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekali-kali meredainya sehingga salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana ada orang tanya. Dikatakan di sini maksudnya ada orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, walaupun kedua-duanya menzaliminya. Maksudnya ini amaran supaya jangan satu orang tu menyebabkan ibu bapa dia marah terhadap dia. Walaupun satu orang tu jangan menyebabkan ibu bapa dia marah terhadap dia. Kalau ibu bapa marah,
maka menyebabkan Allah Ta'ala pun takkan redha seseorang. Kalau ibu bapa tu dah suka pada anak dia, redha pada anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan redha kepada anak tersebut. Kemudian bila orang tanya Ibn Abbas, kalau contoh kata ibu bapa tu jenis yang tak buat baik pada anak, buat zalim pada anak dia, maka adakah dia kena berusaha juga untuk meredhakan kedua ibu bapanya? Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, kalau mereka berdua zalim terhadap anak mereka pun, maka anak itu tetap bertanggungjawab untuk meredhakan kedua-dua ibu bapanya. Kena sukakan ibu bapa. Tapi sebenarnya hadis ni ada dalam hadis yang lain disebutkan bahawa kalaulah ibu bapa tu mereka suruh pada perkara-perkara yang harus mereka suruh anak mereka buat, kalau anak mereka tak buat menyebabkan mereka marah, maka itu yang menyebabkan Allah murka. Maknanya dia suruh benda yang harus, benda yang boleh, anak tu tak nak buat, degil, tak nak buat, maka waktu dan ibu bapa tu marah, maka ini menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi kalau ibu bapa tu suruh perkara yang memang langgar perintah Allah, perkara itu salah, langgar perintah Allah Ta'ala, maka waktu tu anak itu kalau dia tak boleh buat, ibu bapa tu suruh anak dia sebagai contohnya melakukan satu perbuatan haram, dan anak tu tak nak buat, dan ibu bapa tu marah kerana anaknya tak nak dengar cakapnya untuk suruh untuk melakukan perkara tersebut, itu tak termasuk dalam hadis ni. Itu tak termasuk dalam hadis ni. Maknanya dalam riwayat lain disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah Ta'ala. Jadi kalau perkara yang disuruh itu kalau salah, haram, maka tak boleh anak taat walaupun ibu bapa dimarah. Waktu tu dia kena dapatkan keredaan Allah lebih utama daripada mendapatkan kesukaan ibu bapanya. Okey, baik. Babu linil kalam liwalidayh. Bab pada menyatakan bertutur dengan lemah lembut kepada ibu bapa. Bab pada menyatakan bertutur dengan lemah lembut kepada ibu bapa. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Tailah bin Mayyas qala kuntu ma'an Najdat fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir fa dhakartu dhalika li ibn Umar qala ma hiya qultu kadha wa kadha qala laysat hadhihi min al-kaba'ir hunna tis'un al-ishraku billah wa qatlu nasamah wal firaru min az-zahf wa qadhful muhsanah wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastasqir wa buka'ul walidain min al-uquq qala li ibn Umar atafraqun nar. Ada dalam riwayat lain ada min kat sini, atafraqu minan nar, atafraqu minan nar. Dalam setengah nuskhah ada min, atafraqu minan nar, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah qultu i wallahi qala ahayyun waliduk qultu indi ummi qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir. Daripada Tailasah bin Mayyas, dia telah berkata, ketika aku bersama-sama teman Najdat. Ni terjemah ni mungkin boleh diperbaiki sedikit kat sini. Kita terjemah dengan dulu aku bersama-sama dengan golongan Najdat. Dulu aku pernah bersama-sama dengan golongan Najdat. Golongan Najdat yang dimaksudkan di sini ialah satu puak daripada puak Khawarij. Satu puak daripada puak Khawarij, iaitu yang puak ini, mereka ini timbul pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan kemudian lepas tu mereka, pengikut mereka makin ramai, dan mereka lah yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi salah satu daripada ketuanya bernama Najdah bin Amir. Jadi pengikut dia ini dipanggil Najdat.
Pengikut dia dipanggil Najdad. Jadi Tailasah bin Mayyas ni cerita, dia kata dulu ni aku satu geng dengan orang. Aku dulu ni pengikut Khawarij Najdad. Aku ikut mereka. Sekarang taklah, sekarang dah taubat. Dulu aku ikut mereka. Jadi beliau berkata lagi, maka aku telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya melainkan daripada dosa-dosa besar. Aku telah buat satu dosa yang aku anggap dosa itu dosa besar. Dia tak beritahu lah apa dosa tu, satu perbuatan lah. Dia kata aku anggap tu dosa besar. Lalu aku sebutkan yang demikian itu kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku cerita pasal perkara itu kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, beliau berkata, perbuatan dosa apa yang kau lakukan? Aku pun berkata begini-begini, iaitu beliau menceritakan perbuatannya itu. Dia cuma tak beritahu lah apa dia, tapi bila dekat Ibnu Umar tu dia beritahu aku buat sekian perkara dan aku anggap bahawa dia ialah dosa besar. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bukanlah ianya terhitung daripada dosa-dosa besar. Sebenarnya apa yang kau buat tu, yang kau rasa dosa besar tu, sebenarnya itu bukan dosa besar, cuma kau anggap dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu 9 perkara. Dosa-dosa besar itu 9 perkara. Dalam hadis ni sebutkan yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sebutkan dosa besar 9. Tapi kalau kita tengok hadis lain, ada lagi bagi tahu perkara-perkara lain yang merupakan dosa besar. Perkara-perkara lain yang merupakan dosa-dosa besar. Jadi ini dalam hadis ini sebutkan 9, ada dalam hadis lain sebutkan 7, dan ada dalam hadis lain sebutkan 10. Dan para ulama ada yang mengarang kitab khas yang menceritakan berkenaan dengan dosa besar. Contohnya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ada karang kitab nama Al-Kabair, dan dalam kitab itu beliau menghimpunkan berkenaan dengan dosa-dosa besar berdasarkan daripada hadis. Beliau himpunkan ke semua hadis-hadis yang menyebut berkenaan dengan dosa besar. Tapi dalam hadis ini sebut 9. Jadi dosa-dosa besar itu 9 perkara, iaitu menyengutukan Allah Ta'ala, menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyebabkan satu orang itu pun bahkan keluar daripada agama. Dosa besar bahkan boleh menyebabkan keluar daripada agama. Tapi kadang ada dosa besar tidak menyebabkan murtad, keluar daripada agama. Tapi ada dosa besar memang keluar daripada agama. Macam menyengutukan Allah kan, maka itu memang keluar daripada agama kan, kalau benar perkara itu dilakukan. Tapi kalau yang lain-lain, tidak semestinya menyebabkan satu orang itu jatuh kafir. Baik. Yang kedua, membunuh orang. Ini pun dosa besar. Lari dari medan peperangan. Yang ketiga, iaitu macam zaman dulu berjihad. Ketika tengah perang, tengah berkecamuk, jadi orang tu lari. Perbuatan tinggalkan medan perang, tinggalkan kawan-kawan lain tengah berperang, maka itu merupakan dosa besar. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis. Kan, dalam hadis pun Nabi ada beritahu dalam hadis lain, wa iyyaka wal firara minaz zahfi. Wa iyyaka wal firara minaz zahfi, jangan lari daripada medan perang. Okey. Kemudian menuduh seorang wanita, nombor 4, menuduh seorang wanita solehah dengan tuduhan zina. Menuduh seorang wanita solehah dengan tuduhan zina. Maknanya ialah tuduh orang melakukan zina, perbuatan zina. Ini juga merupakan dosa besar. Kan? Termasuk dalam tuduhan juga, dia kadang tuduhan ni boleh berlaku. Contoh kata kadang perempuan tu dia ada anak. Satu orang datang kata ini bukan anak engkau, ini anak orang lain. Itu juga termasuk dalam tuduhan bahawa dia melakukan zina. Kan, ataupun contoh kata dia kata bahawa ni anak aku daripada suami ni. Satu orang datang dia kata tak ada, ni bukan anak daripada suami ni anak orang lain. Itu juga merupakan satu tuduhan. Tuduhan zina. Dan dalam Islam, tuduhan zina, tuduhan orang melakukan zina ialah tuduhan yang mana begitu berat. Dan orang begini dalam syariat Islam, dia boleh dikenakan hukuman. Hukuman dia dipanggil hukuman qadhaf kalau dalam hukuman Islam. Qadhaf maksudnya 80 kali sebatan. Tuduh orang zina. Satu orang kalau dituduh orang zina, dia dihadapkan di hadapan hakim. Ni saya cerita kalau dalam syariat Islam, dalam undang-undang Islam. Hakim akan minta dia bawa bukti.
saksi. Saksi dia mesti kena 4 orang saksi. Saksi ada, maka baru dia terlepas. Tapi kalau dia tak boleh bawa saksi, maka dia dikira menuduh orang tu melakukan zina. Maka dia boleh dikenakan hukuman qadhaf 80 kali sebatan. Nak bagi tahu hukuman ni berat, maksudnya nak bagi tahu perbuatan ni berat. Bukan perbuatan yang ringan, menuduh orang melakukan zina. Yang seterusnya makan riba. Ini jelaslah makan riba. Kemudian makan harta anak yatim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila menyentuh pasal harta anak yatim, kalau kita baca dalam Al-Quran pun Allah sebut jangan makan harta anak yatim. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis pun Nabi banyak pesan pasal harta anak yatim. Ini diberitahu di dalam hadis. Kenapa? Kerana macam zaman dulu, apa yang berlaku, kadang-kadang satu orang budak, dia punya mak ayah dia mati. Kemudian budak ini, dia ada harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Dan budak ni kecil lagi. Bila budak ni kecil lagi, dia tak tahu apa-apa pasal harta. Jadi kerana budak ini bila dah meninggal ibu bapa dia, dia diserahkan kepada mungkin pakcik dia, mungkin makcik dia untuk jaga. Jadi ada harta yang mana tinggalan daripada ibu bapa dia untuk budak tu. Maka itu harta tu milik budak tu, harta anak yatim. Kadang-kadang berlaku, bahkan selalu berlaku, macam zaman dulu pun berlaku, daripada zaman Nabi pun berlaku. Orang yang jaga tu, pakcik-makcik yang jaga tu, ataupun orang lain yang jaga tu, harta tu semua dikebas. Semua diambil. Dan anak tu tak dapat harta tu. Kalau dia bagi pun mungkin sikit. Dia bagi 10%, yang dia kebas 90%. Banyak dia ambil. Ini mana makan harta anak yatim. Jadi kerana itu, dari zaman dulu selalu berlaku, sampai ke sekarang, Nabi SAW pesan antara dosa besar makan harta anak yatim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara perkara yang suka untuk saya sentuh, bahkan perkara ini sangat penting untuk diambil berat. Anak yatim dalam Islam ialah yang belum baligh. Yang dah baligh tak panggil anak yatim. Jadi ini ialah definisi dalam kitab fiqh. Dia bukan definisi anak yatim ni yang pandai-pandai kita faham. Itu tak boleh. Anak yatim ialah anak yang belum baligh. Yang dah baligh tak panggil yatim. Sebab itu kalau kita buka kitab fiqh, kita akan dapati dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab lain, anak yatim iaitu yang belum baligh. Yang selalu berlaku, kadang-kadang kepincangan yang berlaku ataupun terlepas pandang yang berlaku, kadang-kadang banyak pihak masjid membuat inisiatif, dan inisiatif ini secara umumnya adalah bagus, adalah baik untuk bantu orang buat tabung anak yatim. Ini bagus. Tetapi perlu hati-hati. Tabung anak yatim itu perlu digunakan pada orang yang betul, iaitu betul-betul anak yatim. Maka tabung itu duitnya tak boleh bercampur dengan duit lain. Perlu diasingkan duitnya supaya jangan tercampur. Dan juga kena pastikan penerimanya ialah anak yatim, bukan selain anak yatim. Dan anak yatim dalam kitab fiqh ialah anak yang kehilangan ibu bapanya atau dua-dua, maka barulah dipanggil anak yatim. Maka kalau dibuat begitu, maka pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta anak yatim kena hati-hati. Na'udzubillah, ditakuti, takut termasuk dalam makan harta anak yatim. Lagi na'udzubillah, masalah kadang harta anak yatim masuk poket. Lagi masalah. Akan itu saya sentuh perkara ini supaya ambil berat berkenaan dengan pengurusan harta anak yatim. Dan kalau sesiapa yang diberikan tanggungjawab kepadanya untuk uruskan harta anak yatim, ialah kena pastikan betul harta anak yatim diberi pada anak yatim. Banyak sekali berlaku ialah kadang-kadang harta anak yatim diberikan kepada orang yang dah baligh. Mereka tak boleh beri.
Ini yang saya sampaikan ini bukan daripada pihak saya, tetapi ialah apa yang disebutkan dalam kitab fiqh, yang kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai perkara tersebut. Dan makan harta anak yatim ialah hukum dia dosa besar, disebut dalam banyak hadis, bahkan disebut di dalam Al-Quran. Dan sekarang itu orang yang menguruskannya kena hati-hati dalam masalah ini. Kalau jaga-jaga alhamdulillah, tapi yang kita takut kalau tak jaga-jaga. Okey, baik. Seterusnya, okey, Nabi kata makan harta anak yatim. Kemudian lagi seterusnya, berbuat maksiat dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid. Okey, kenapa Nabi sebut buat maksiat dalam masjid? Dia, tuan-tuan, para ulama kata ada kaedah. Para ulama ada buat kaedah, di mana-mana tempat yang mulia, maka bila kita buat amalan kat situ, pahala dia lebih besar daripada tempat lain. Contoh macam masjid. Masjid tempat mulia. Satu orang kalau buat amal kat masjid, pahala dia berganda berbanding kalau dia buat amal kat rumah. Maksudnya tempat lain yang bukan masjid. Sebab kerana masjid mulia. Okay, kalau lah contoh satu orang solat kat rumah, mungkin pahala dia ni, saya bagi contoh saja, mungkin pahala dia satu. Satu orang solat kat masjid, pahala dia berjemaah pula 27. Pahala masjid, jemaah lagi. Tapi kalau dia pergi pula Masjidil Haram, 100,000. Madinah, 50,000. Masjid Aqsa, 10,000, atau mana tempat lain. Mana-mana tempat yang mulia dalam syariat, bila satu orang buat amal kat situ, maka juga pahalanya mulia, lebih besar dari tempat lain. Tapi begitulah juga sebaliknya. Apa dia? Kalau buat amal, pahala dia besar berbanding tempat lain, tapi kalau buat dosa pun sebaliknya, maka dia punya dosa lebih berat dari tempat lain. Sebab itu para ulama beritahu, orang yang buat dosa kat tanah haram contohnya Mekah, Madinah, tak sama dosa ni berat berbanding buat kat tempat lain. Dia buat dosa kat rumah, dosa. Tapi kalau dia buat tanah haram lagi berat. Kalau dia buat tu bulan haram, contoh sekarang ni kita berada dalam bulan haram, bulan Rejab, bulan haram, maka dosa ni itu lebih berat. Sebab itu ada dalam bab Qisas, orang yang membunuh bulan haram, maka dia lebih berat daripada bulan yang lain. Kerana itu bila satu orang buat maksiat dalam masjid, ialah tak sama dengan dia buat maksiat kat luar. Kalau dia buat maksiat tempat lain pun ada dosa, tapi kalau dalam masjid pun kau buat maksiat, maka lagi berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka antara perkara yang kadang-kadang kena ambil berat, semoga Allah pelihara saya dan kita semua, termasuk juga sekarang ni maksiat mudah berlaku dengan handphone. Kadang orang bawa handphone dalam masjid. Bawa semata-mata bawa handphone dalam masjid tak adalah dosa, tapi kadang apa yang dia tengok dalam tu. Kadang dia tengok aurat-aurat perempuan dalam masjid. Jadi tengok aurat perempuan dalam masjid tak sama tengok aurat perempuan kat luar. Dua-dua dosa, tapi dalam masjid lebih berat. Jadi zaman ni lebih mudah berlaku dosa tersebut. Kadang bawa handphone dalam masjid, semata-mata bawa handphone tak ada masalah, tak ada ulama kata haram. Tapi bila dia buka dan tengok apa kat dalam tu, kalau dia tengok Quran, tengok benda baik atau benda yang harus, tak ada masalah. Tapi ialah yang ditakuti kalau dia tengok aurat, buka cerita cerita Korea lah tu kan. Jadi dia tengok aurat macam-macam. Na'udzubillah, Allah pelihara kita. Semoga Allah pelihara kita semua, insya-Allah, amin. Okey, sambung. Pukul berapa azan? Takut terlepas. Berapa minit lagi, tuan? Estimate 2 minit. 5 minit. Okey. Ni habiskan ni lah. Okey. Kemudian makan riba, buat maksiat dalam masjid, kemudian menghina, iaitu meremehkan kehormatan manusia. Ni sama hina orang lah. Ni dosa besar. Baik. Dan membuat yang last sekali, akhir sekali, nombor 9, membuat menangis kedua-dua ibu bapa kerana derhaka kepada kedua-duanya. Ini dosa besar. Yang nak beritahu tu lah, satu orang dia derhaka pada ibu bapa dia sampai menyebabkan menangis ibu bapa dia, sedih dengan perbuatannya itu. Baik. Maka telah berkata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kepadaku ni, kepada Tailasah ni,
apakah engkau takut akan neraka dan suka untuk masuk syurga? Kau takut neraka tak? Nak masuk syurga tak? Maka aku menjawab, ya demi Allah. Sudah pastilah aku suka nak masuk syurga. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kedua-dua ibu bapa masih hidup? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu, mana ayah dah meninggal dunia, tapi ibu masih hidup. Maka Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sekiranya engkau melembutkan akan perkataanmu baginya, mana kalau kau cakap lemah lembut dengan ibu bapamu dan membuatkannya makanan, mana bagi dia makan, nescaya engkau akan masuk syurga selama mana engkau menjauhi akan dosa-dosa besar. Maknanya kalau kau buat baik pada ibu kau yang masih hidup tu, bagi makan dia baik, cakap dengan dia baik-baik, maka Allah akan masukkan kau dalam syurga. Okay, hadis last. Ini hadis pendek dia. Ni pun riwayat. Okay. Wa bihi qala haddathna Abu Nu'aim qala haddathna Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi qala waqfid lahumma janah ad-dhulli min ar-rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Baik. Daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya iaitu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Ni tersilap ni tuan, betulkan sikit. Daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya. Bapanya kat sini maksudnya sebenarnya bukan Zubair bin Awam, bukan. Bapanya maksudnya di sini ialah Urwah bin Zubair. Daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya maksudnya Urwah bin Zubair. Bapanya nama Urwah bin Zubair. Beliau mengucapkan firman Allah. Apa terima firman Allah tu? Waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah. Hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Mana Allah perintahkan merendahkan diri kepada kedua ibu bapa. Lalu beliau berkata, maknanya Urwah bin Zubair dalam mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, jangan engkau menahan dirimu daripada memberi sesuatu yang diinginkan, yakni kedua-dua ibu bapamu. Maksudnya apa yang ibu bapa kita ingin, kita tunaikan hajat mereka, maka ini termasuk di dalam merendahkan diri terhadap kedua ibu bapa. Jadi semoga hadis-hadis yang kita baca tadi tu dan bersama dengan penerangannya, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan kita beramal dengannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kepada kita taufik beramal. Amin insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.